Oke, salam sejahtera dan selamat pagi. Jadi hari ini kita melaksanakan kerja-kerja untuk upgrade TV ataupun kotak agihan utama. Jadi kerja hari ini adalah untuk menukar kotak agihan yang lama kepada yang baru. Jadi yang lama hanya 6W, kalau silap saya, yang menggunakan hanya satu RCCB yang bersaiz 100 mA. Oke. Jadi sebelum ni kita sudah melaksanakan juga kerja-kerja untuk pendawaian dalam 2-3 hari lepas. Jadi sudah siap untuk kerja-kerja penarikan. Jadi hari ini cuma untuk dressing kabel melalui DB sajalah. DB kita pasang adalah DB single phase. Okay. Jadi sebelum ni kita sudah letakkan notis ataupun signage, okay, authorize untuk yang bertauliah saja ataupun yang mempunyai kompetensi dalam kerja-kerja elektrikal. Okey. Jadi tadi saya sudah cabut untuk fuse daripada pembekar, okey, daripada meter. Saya sudah cabut. Jadi ini fuse yang digunakan. Jadi fuse ni adalah fuse yang saya rasa ni model lama lah, yang terbaru sekarang warna putih ni, model lama ni warna hitam. Okey. Jadi fuse ni kalau kita lihat daripada keadaan luar, dia tidak ada masalah. Okey, elok saja. Tapi bila kita tengok ke dalam, okey, hanya menggunakan dawai saja. Jadi kepada anda yang di luar sana, sekiranya anda mendapati perkara-perkara seperti ini yang terjadi, sila laporkan kepada pihak pembekar untuk menggantikan balik fuse yang telah rosak ataupun telah putuslah. Tidak harusnya menggunakan dawai. Okey. Disimpan dalam untuk connection bagi dua terminal lah. Sebab dawai ini tidak akan putus. Tidak sama rating dengan fuse lah. Tidak akan pandai putus dia. Okey, itu yang pertama. Jadi kita akan proceed untuk kerja upgrade DB sepan ni. Okay. Break kata kau ni.
Oke, jadi sebentar tadi saya sudah buat dressing juga. Jadi sekarang saya tinggal untuk melaksanakan kerja-kerja akhir. Oke, untuk penyambungan kepada MCB. Oke, jadi biasa orang lain menggunakan tape untuk pasang ini. Jadi saya lebih prefer ataupun lebih sesuai bagi saya kalau saya menggunakan heat shrink. Okay. Saya lebih suka menggunakan heat shrink daripada saya menggunakan wire tape lah. Okay. Mengikut keadaan masing-masing lah, cara kerja kita tidak sama. Jadi kalau saya lebih suka menggunakan ini lah. Saya menggunakan. Jadi apabila kita letakkan heat shrink ataupun letakkan wire tape, kuasaan yang di atas coupling dia tidak terdedah lah bila kita kunci, jadi dia tidak berlebihan. Jadi kelihatan lebih kemas lagi. Ada pelbagai cara dan menggunakan tagging. Jadi kita tidak ada tagging, kita gunakan heat shrink saja. Setter, tinggal untuk pemasangan lagi. Jadi sebelum saya melaksanakan kerja-kerja pemasangan DB ini atau pemasangan kotak agihan, saya telah cabut dahulu. Terlebih dahulu saya cabut dekat fuse utama daripada pihak pembekal. Jadi fuse itu kita boleh mohon untuk kerja-kerja pembaik pulih, kita boleh mohon untuk pemutusan sementara, bekalan sementara. Okay. Jadi orang yang memohon adalah hanya orang yang kompeten saja dalam elektrikal. Kita nak tahu orang itu kompeten, dia adalah memiliki pertolehan dari mana-mana badan berkaitan dengan elektrikal. Seperti kalau di Sarawak dia daripada EAU Sarawak, kalau daripada Semenanjung dia akan menggunakan Suruhanjaya Tenaga. Okay. Jadi di rumah customer ini kita melaksanakan kerja-kerja wiring soket alat 13 yang biasa kita lihat kat rumah. Semuanya adalah 4 soket yang saya buat, okey, dan 3 soket untuk lampu lah.
3 skirt ni dia boleh carry membawa dalam 30 liter lampu ataupun mata point lampu. Yang ni dia boleh bawa dalam satu skirt, satu wire, dia boleh bawa dalam 3 ke 4 liter saja. Kalau dia liter jari. Kalau dia liter ring, baru dia boleh carry dalam 6 biji soket. Okey, 6 point soket. Kalau lebih dari itu memang sudah sah, dia tidak dapat lah. Memang tidak dapat. Boleh dia hidup, tapi cuma dia akan menjadi berat. Okey. Dia akan beban kepada lita kita. Okay. Saya akan coba remote. Oke, jadi kabel yang ketiga. Kabel yang ketiga masuk. Oke, kabel yang keempat. So, okay. Jadi tinggal untuk pemasangan, kelak sejak ke belakang. Okay, pastikan anda tidak kalau masa skru tidak terkena kabel lah. Okay. Okay, jadi selesai satu switch. Okay. Kena kunci berhati-hati, tidak terlampau ketat sangatlah, dan sedang ya. Okey, selesai switch. Jadi lubang ni saya tidak tutup sebab lebih senang semasa kerja-kerja pelaksanaan maintenance, senang buka lah. Kalau kita tutup menjadi sangat leceh untuk buka bagi tudung ya. Jadi ada setengah orang dia akan letakkan pati dalam ni, pati siling yang warna putih. Dia akan letakkan kat sini supaya senang nanti bila cucuk dia akan pecah. Jadi dapat jumpa kepala skru. Okay, jadi sekarang kita pasang pula bahagian soket. Okay. Saya gunakan brand UMS. Okay. Yang penting logo Sirim yang penting. Ada setengah soket ataupun switch yang murah, dia tidak punya logo Sirim, terutama yang datang daripada tanah besar China. Okay. Jadi untuk anda mengenal pasti quality soket ataupun quality switch, okay, anda pegang seperti ini dan anda goncang sedikit. Jadi soket yang berkualiti ataupun mahal, dia akan terasa berat. Sebab ada setengah soket yang menggunakan seramik di hadapan, tidak seperti UMS, okay, brand ni, tidak seperti brand ni, dia hanya menggunakan plastik saja. Jadi apabila yang menggunakan seramik tersebut digunakan pakai untuk beban-beban yang berat seperti mesin basuh, peti sejuk dan sebagainya lah yang mengeluarkan haba, dia akan cepat sejuk kalau menggunakan seramik. Jadi kalau yang menggunakan plastik, dia akan sejuk juga tapi mengambil masa, dan dia akan, kalau terlampau penggunaan terlampau kerap, dia akan berwarna kuning, tidak seperti seramik. Seramik akan kekal warna dan kekal lebih tahan lah. Okey, ketahanan yang lebih tahan. Cuma seramik kekurangan dia apabila pemasangan dilaksanakan, dia tidak boleh terlampau ketat sebelah tepi ni. Bila terlampau ketat, seramik akan pecah. Okey, seramik akan pecah. Itu kekurangan dia lah.
Jadi mengikut budget masing-masing. Okey. Jadi kalau saya mana-mana rumah customer, saya akan suggest menggunakan UMS. Okey, sekiranya terdapat di HW berdekatan. Sekiranya tak ada, kita terpaksa gunakan brand lain yang berkualiti dan mempunyai SIRIM lah. Yang paling penting dia mempunyai SIRIM. Okey. Brand tu mengikut kemampuan customer lah. Ada yang menggunakan Schneider, ada yang menggunakan brand Legrand. Okey. Okay. Suka saya ulang, semasa saya kerja pemasangan soket ni, wayar yang terdedah ni telah saya padamkan. Jangan nanti ada yang lihat video saya cuba untuk melaksanakan kerja-kerja DIY sendiri, lepas tu ni lupa dia tutup, yang light lupa tutup, yang neutral pun lupa dia buka ataupun lupa dia offkan semua. Jadi akan menjadi masalah ataupun jadi satu kemalangan kepada anda, ya. Oke, selamat petang dan salam sejahtera. Oke, jadi sekarang kita sudah siap untuk kerja-kerja pemasangan DB dan kerja-kerja pendawaian. Oke, setelah 4 hari betul-betul lumus, harinya kita siap satu rumah yang bersaiz atas bawah lah. Oke. Jadi rumah ni ada 2 tingkat. Oke, jadi inilah yang telah kita perbuat, telah kita laksanakan. Oke, mengikut spek dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Oke. Jadi sebelum pemasangan DB dilaksanakan, saya telah melakukan pengujian ke atas MCB, setiap MCB yang saya pasang. Oke, menggunakan multitest atau multitester. Oke, setiap connection dia memang sambung secara baik. Masa on dan off dia berfungsi dengan baik. Oke. Setelah itu setelah siap pendawaian, kita melaksanakan juga pengujian untuk installation test. Walaupun kita tahu kabel yang kita gunakan memang kabel yang baik, memang kabel yang baru, tapi kita tidak tahu kondisi semasa kita melaksanakan kerja-kerja penarikan kabel lah. Oke, jadi dalam ringkasan video yang saya buat ni, saya akan menunjukkan kepada semua yang menonton. Oke, saya akan menggunakan socket tester. Oke, socket tester. Oke. Jadi sekarang ini bacaan dalam 258 atau 260 nomor bagi rumah Singapes. Oke, ini adalah soket tester yang mempunyai rating dalam 30 mA yang dikawal oleh RCCB 30 mA dan sebelah sini RCCB 100 mA. Oke, saya ada 2 atau soket tester, jadi saya gunakan yang 30 lah, size 30. Oke, jarang-jarang orang gunakan. Oke, walaupun sepatutnya memang menggunakan ni. Jadi ada setengah customer dia tidak mau menggunakan 2 RCCB. Dia kata membansir. Tapi bagi saya adalah lebih safety, lebih selamat kalau mengikutkan dalam litar kecil akhir. Oke, dalam skematik, drawing skematik kita. Oke, jadi saya tekan di sini. Tekan trip. RCCB saya trip. Oke, saya tekan RCCB trip. Bermaksud connection daripada
early case kepada soket tester adalah baiklah, maksud dia berfungsi. Jauh sikit. Okey, jadi berfungsi dengan baik. Itu juga yang sebelah. Okey. Jadi itu yang jadi jadi kita sudah tes untuk soket tester, soket alert. Jadi sekarang ini kita lihat kepada pemasangan beban. Kita lampu. Lampu ruang tamu. Lampu luar. Dan rumah sebelah mungkin kita akan wiring dalam tahun depan, kemungkinan dalam bulan 2 atau bulan 1. Mengikut masa yang kita ada, sebab masih ada ramai lagi yang menunggu untuk wiring. Walaupun kita buat secara kecil-kecilan, tapi syukur pada Tuhan rezeki yang diberikan. Jadi ini adalah soket ruang tamu. Dan kepada dapur, tandas, dan kita panggil sadau, tingkat atas, tempat penyimpanan barang ataupun tempat kediaman lah, mengikut keselesaan masing-masing lah. Jadi di sini setiap pemasangan menuju ke sesuatu bahagian kita menggunakan Johnson box, sebab bagi saya lebih kemas kalau menggunakan Johnson box. Daripada terus menuju kepada pipe lah. Jadi ini switch untuk tandas dan laundry. Berfungsi dengan baik. Bahagian dapur. Switch 3 gang. Lampu luar, lampu dalam, lampu dalam. Tempat memasak. Jadi ada setengah tempat kita tidak menggunakan Johnson box. Seperti ini. Sebab dia sudah simen yang ditebuk tu terlampau pecah. Jadi nanti kita akan pati balik. Kita akan letak simen putih untuk menghilangkan bekas yang ditebuk lah, untuk nampak lebih kemas. Jadi di sini adalah drawing yang telah kita perbuat. Ini drawing mewakili lukisan plan lantai di rumah inilah. Ini adalah simbol lampu. Ada 13 lampu kalau siap saya. Dan soket. Soket. Ini adalah bahagian tingkat bawah lah. Ini pula bahagian tingkat atas. Cuma ada sedikit penambahan yang customer kita minta untuk tingkat atas, double socket untuk setiap bilik. Jadi kita tunaikan. Kita lihat kepada edding pula, edding chamber. Dalam ni, jadi dalam ni kita simpan arang seperti mana yang biasa saya lakukan. Jadi connection daripada wire bumi. Wire bumi daripada kotak agihan utama turun kepada tanah, dan disambung kepada rod. Jadi saya lebih suka menggunakan chamber yang simen sebab lebih kukuh dan lebih kemas daripada chamber plastik lah. Chamber plastik dia boleh tahan dalam beberapa bulan saja. Kalau terpijak memang pecah lah. Jadi ini selagi dia tidak disengaja dipecahkan atau dipijak ataupun ditimpa barang-barang berat, dia tidak akan rosak lah. SAG chamber. Kalau anda lihat ni di rumah anda, ini adalah chamber bagi edding. Sekiranya tidak ada, anda kena cari electrician yang bertauliah, yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa setiap pendawaian rumah anda adakah selamat untuk tempat tinggal. Jadi edding ni
dia sangat berguna untuk menghantar arus rosak atau baki arus rosak kepada tanah. Okey, untuk mengelakkan kerosakan peralatan di rumah kita. Jadi fungsi earding dia seperti ini. Okey, di sini adalah RCCB 40 ampere. Rating current dalam 100 mA, dan sebelah sini RCCB 40 ampere dan rating current 30 mA. Okey, seharusnya apabila saya tekan T ataupun test, yang ni kita kena tekan dalam sebulan sekali sekurang-kurangnya, dia kena trip. Okey, sekarang trip. Okey. Dan yang kedua tekan trip. Seharusnya mesti trip. Sekiranya tidak trip, sambungan punca earding terputus ataupun tidak disambung. Okey, ataupun kadang-kadang RCCB dia sudah melebihi tempoh yang telah ditetapkan oleh kilang lah. Okey. Jadi sekian daripada saya. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya dalam blog saya semestinya. Okay, sekiranya anda berminat dengan perkhidmatan kami, sila hubungi JJ Enterprise. Sekarang ni kami bernaung di bawah JJ Enterprise. Okay. Walaupun kita masih gunakan Mr. Wireman dalam profile FB kita. Okay, sila hubungi saya di nombor yang tentera. Sekian, terima kasih.